Apabila Nabi SAW menekankan tentang peri pentingnya umat Islam melazimkan diri membaca dan tadabbur surah Al-Kahfi khususnya pada hari Jumaat, kebanyakan hadis yang menjelaskan tentang kepentingan surah Al-Kahfi mengaitkannya dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tidak datang dalam bentuk kemusnahan fizikal, tetapi fitnah Dajjal hadir dalam bentuk fitnah yang menguji software dalaman diri manusia. Dan inilah suasana ketika mana turunnya ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ini, kerana pada masa itu umat Islam di zaman Nabi SAW berhadapan dengan suasana ketika masyarakat musyrikin di Mekah kehabisan ikhtiar untuk menekan Islam daripada jalan-jalan fizikal. Diberikan tawaran kemewahan, tidak berjaya. Diberikan ancaman, tidak berhasil. Islam terus berkembang. Lalu akhirnya, seperti mana yang dicatatkan di dalam beberapa riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Harith dan Ibnu Al-Munzir, Abu Nuaim, Al-Baihaqi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bagaimana musyrikin Mekah telah menghantar beberapa orang wakil, antaranya lah An-Nadhr bin Al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'ayth, kepada pendeta-pendeta ataupun ahli kitab di Madinah. Ya, maknanya di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ahli kitab, yang mana orang Mekah meyakini mereka itu mempunyai idea di luar kotak. Bagaimanakah untuk memberikan ancaman dan tekanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka mendapatkan konsultansi daripada orang-orang Yahudi di Madinah ini ataupun di Yathrib pada ketika itu, Ahlul Kitab telah memberikan kepada wakil musyrikin Mekah ini 3 soalan, ya, cabaran intelektual. 3 soalan untuk ditanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah yang pertamanya, tanyakan kepada Muhammad itu, adakah dia tahu kisah berkenaan dengan sekumpulan anak muda yang tiba-tiba hilang daripada masyarakat. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad itu, adakah dia tahu berkenaan dengan kisah seorang pemimpin yang bertawaf timur ke barat kerana besarnya kerajaan dia. Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam persoalan berkenaan dengan roh. Jadi 3 soalan ini dikemukakan oleh orang-orang Yahudi untuk dijadikan sebagai cabaran intelektual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah. Jadi seronoklah mereka ni balik ke Mekah, ya, untuk tanya soalan ni. Walaupun mereka cuma tahu soalannya, mereka tak tahu jawapan pun, ya. Tetapi maknanya mereka tanya soalan ini. Kata orang-orang Yahudi tadi, kalau Muhammad tahu jawapan kepada soalan ini, maka dia adalah seorang Nabi yang diutuskan, Nabiun Mursal. Tetapi kalau dia tidak mampu menjawabnya, maka dia adalah seorang pendusta, maka berehatlah kamu daripadanya. Itu kata orang-orang Yahudi tadi. Apabila wakil-wakil ini kembali ke Mekah bersama 3 soalan cepu mas yang dibekalkan oleh konsultan mereka di Madinah tadi, mereka bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencabar baginda untuk mengemukakan jawapan kepada 3 persoalan ini. Adakah Rasulullah SAW mempunyai jawapan? Pastinya tidak, kerana ketiga-tiganya adalah perbicaraan tentang perkara gaib. Lalu Nabi memberitahu kepada mereka supaya datang esok atas keyakinan Nabi SAW bahawa Allah akan memberikan jawapan untuk membantu baginda. Dan baginda telah terlupa menyebut insya-Allah dengan hikmah yang besar. Keesokan harinya mereka datang, baginda tidak mempunyai jawapan. Mereka datang lagi, tidak mempunyai jawapan. Dan masyarakat Mekah sudah semakin seronok kerana kelihatannya Muhammad SAW itu memang seorang pendusta kerana tidak dapat memberikan jawapan. Dan umat Islam, orang-orang yang beriman, menjadi gelisah dengan keadaan ini. Sehinggalah selepas 15 hari, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi menjawab persoalan demi persoalan ini, manakala persoalan yang ketiga berkaitan dengan roh dihimpunkan di dalam surah Al-Isra, iaitu surah yang ke-17 sebelum daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah merupakan surah Makkiyah. Dalam arti kata yang lain, temanya adalah akidah, kepercayaan, keperluan dan pembinaan dalaman manusia, dan ianya dibentuk daripada 110 ayat. 71 ayat bersangkutan dengan 4 kisah yang kita bicarakan, manakala 39 ayat membicarakan berkenaan dengan
kehidupan dunia, kehidupan di hari kiamat, dan diselitkan juga dengan satu kisah ringkas berkenaan dengan hakikat iblis, syaitan sebagai musuh tradisi umat Bani Adam zaman berzaman. Inilah yang akan menjadi perbincangan kita, iaitu pada menumpukan perhatian 4 kisah yang dibicarakan di dalam surah Al-Kahfi pada membentengi orang-orang yang beriman daripada fitnah Dajjal. Iaitulah yang pertamanya kisah Ashabul Kahfi, yang keduanya kisah berkaitan dengan pemilik 2 kebun, kisah yang ketiga bersangkutan dengan pengembaraan Musa dan hamba Allah yang soleh yakni Khidir alaihi wassalatu wassalam, manakala yang keempat adalah kisah yang bersangkutan dengan Zulkarnain. Keempat-empat kisah ini perlu bagi kita untuk menelitinya dengan fondisi yang jelas, dan ianya telah dibicarakan dengan begitu unik di dalam pelbagai buku, tetapi saya memilih 2 buku untuk menjadi tumpuan perbincangan kita. Yang pertamanya adalah apa yang dibincangkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi di dalam bukunya berkaitan dengan tafsir surah Al-Kahfi, ya, As-Sira' bainal iman wal madiyah, ya, pertembungan di antara iman dan materialisme. Yang mana Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi menyatakan bahawa fitnah Dajjal boleh difahami sifatnya sebagai materialisme. Materialisme bukan bermaksud gilakan harta, tetapi materialisme bermaksud pandangan hidup manusia terikat kepada kehidupan fizikal tanpa upaya untuk mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sekadar fizikal, ilmunya terputus daripada Allah, kuasa yang ada tidak membawanya kepada Allah, dan harta kepada peringkat kepercayaan yang ada dalam dirinya juga adalah kepercayaan yang bersangkutan dengan materialisme, yang akan kita sentuhkan selepas ini insya-Allah. Manakala buku kedua yang menjadi rujukan utama kita adalah Tafsir Fi Zilalil Quran oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah. Yang mana tafsir Fi Zilalil Quran merumuskan dalam pena Said Qutb menyatakan bahawa surah Al-Kahfi berfungsi untuk membentengi manusia daripada fitnah Dajjal kerana ia melaksanakan 3 fungsi yang besar. Iaitulah yang pertamanya tashih al-aqidah, membetulkan sistem kepercayaan. Yang kedua, tashih manhaj an-nazar wal fikir, membetulkan cara melihat dan cara berfikir. Manakala yang ketiganya, tashih al-qiyam bi mizanil aqidah, membetulkan sistem nilai supaya ianya selari dengan akidah yang benar. Ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan enjin kepada tindak tanduk manusia. Kenapa saudara bersama dengan saya di dalam segmen ini? Kenapa ada orang yang tidak berminat dengan perbincangan kita? Kenapa ada orang yang datang ke masjid dan ada orang tidak datang ke masjid? Semuanya adalah merupakan terjemahan kepada 3 enjin yang membentuk tindak tanduk manusia, iaitulah yang pertamanya apa yang dia percaya, yang kedua bagaimanakah cara dia berfikir dan melihat, manakala yang ketiga apakah sistem nilai yang dia pegang dalam kehidupan ini. Saya berikan contoh ringkas untuk memimpin perbincangan kita. Seorang lelaki menangis kerana meratapi kematian seorang tokoh yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, iaitu Syekh Ahmad Didat. Kenapa dia menangis? Kepercayaannya adalah Islam. Kepercayaan Islam memberitahu kepada dia bahawa dia adalah hamba Allah, Allah adalah Tuhannya, hidup ini adalah sebuah kehambaan. Maka cara fikir dan cara pandangnya, hidup ini adalah sebuah kehambaan. Apakah yang penting bagi sebuah kehambaan? Antaranya adalah ilmu. Maka Ahmad Didat dan juga ilmunya sangat penting bagi lelaki ini. Apabila Ahmad Didat meninggal dunia, ia menjadi satu kehilangan dan kerugian yang besar, lalu lelaki ini menangis. Mungkin ada lelaki lain yang tidak berkongsi kesedihan yang sama kerana pandangan hidup yang berbeza, kerana akidahnya tidak berfungsi dengan baik dan sistem nilai yang dipegang bukan sistem nilai yang berasaskan kepada Islam. Dajjal datang mengganggu mekanisme dalaman ini, dan ini yang akan menjadi tumpuan perbincangan kita khususnya dalam kisah yang pertama, iaitu kisah Ashabul Kahfi.